Baik, tinggal 6 hari lagi untuk semua parti dan calon berkempen bagi menawan hati pengundi menjelang 19 November dan kehangatannya semakin meningkat. Dengan hari mengundi yang semakin hampir, pastinya jentera parti giat dengan pelbagai cara untuk mendapatkan undian pada pilihan raya umum ke-15. Rakan-rakan setugas kami sudah digerakkan ke seluruh negara untuk membawakan laporan komprehensif. Dan untuk jam ini kita ke Sabah bersama Hasimi Muhammad. Hasimi, kalau Hasimi boleh kongsikan aspirasi calon setakat ini dan dengan cerita kerusi Ranau sedang hangat dibualkan, apa ceritanya Hasimi? Baik, terima kasih Sazwani. Betul, kita ada baki lebih kurang 6 hari saja lagi menuju kepada hari pengundian 19 November dan ia satu tugas seberat untuk calon dan parti untuk melibat gandakan usaha mereka menjelang kepada berbaki kempen 6 hari saja ini. Dan kalau kita lihat antara cabaran yang perlu dilalui antaranya melibatkan muka-muka baharu yang perlu turun padang lebih aktif untuk memperkenalkan diri, khususnya kalau sekarang ini saya berada di P179 Ranau yang mana kita akan menyaksikan 5 saingan penjuru di sini. Kalau di Sabah ini salah satu kerusi tumpuan juga yang kita akan berikan fokus kerana melibatkan pertembungan antara calon Gabungan Rakyat Sabah dan juga Parti Bersatu Rakyat Sabah yang merupakan komponen di bawah BN. Untuk kita melihat dulu pertama mengenai calon-calon yang bertanding di kerusi ini, pertama GRS akan diwakili oleh Datuk Jonathan Yassin yang juga penyandang kerusi tersebut pada PRU 14. Kita juga ada calon daripada Warisan yang akan menampilkan Marcos Siton juga akan diletakkan di sini untuk mentaruhkan mewakili suara anak muda dan juga petani moden pejuang tanah air Azizul Julirin juga akan diberikan saingan oleh calon Pakatan Harapan Taufik Dahlan dan juga calon yang mencuri tumpuan seperti mana kita katakan ini pertembungan adalah Datuk Ewon Ebin yang bertanding atas tiket PBRS. Ini yang menarik di sini bagaimana gerakan atau percaturan yang akan dilakukan oleh Datuk Ewon Ebin selepas mengambil keputusan untuk bertanding atas tiket PBRS yang mana kita sedia maklum bahawa GRS dan BN ini bekerjasama telah pun memeterai kerjasama untuk memastikan sokongan diberikan kepada calon GRS dan BN di mana-mana kerusi yang dipertandingkan untuk memastikan kemenangan gabungan ini pada PRU 15 ini. Tetapi kehadiran Datuk Ewon Ebin ini yang akan kita lihat bagaimana strategi yang digunakan oleh beliau, apakah akan berlaku perpecahan undi, apakah akan berlaku pergolakan dalaman antara GRS dan BN dan sebagainya. Tapi kita perlu faham bahawa pucuk pimpinan BN telah mengeluarkan kenyataan bahawa penyertaan Datuk Ewon Ebin ini tidak direstui. Jadi bagaimana kita akan cuba mendekati calon-calon ini kalau ikutkan pada pukul 11 pagi nanti saya akan mendapatkan Datuk Jonathan Yassin untuk kita melihat lebih jelas bagaimana usaha beliau merangka strategi untuk memastikan beliau kekal menang di kerusi ada sandangnya walaupun pada PRU 14 dan menang atas tiket PKR menewaskan pencabar Datuk Ewon Ebin yang bertanding atas tiket BN. Kita juga akan mendapatkan Datuk Ewon Ebin untuk melihat kepada apakah yang mahu sebenarnya beliau lakukan di sini dengan bertanding di P179 Ranau ini. Tetapi untuk jam ini juga kita mahu melihat kepada aspirasi 5 calon ini, khususnya calon yang beri tumpuan juga adalah calon muda dari Parti Perjuangan Tanah Air Azizul Julirin yang kita sedia maklum bahawa latar belakang beliau merupakan seorang petani moden di Kundasang ini dan bagaimana aspirasi beliau akan dibawa untuk memajukan kawasan daerah Ranau yang seluas lebih 3,600 km persegi ini yang kita sedia maklum ekonominya antaranya berasaskan kepada sayuran dan sebagainya. Ini mungkin memberi kelebihan kepada beliau untuk menambat hati di sebalik 2 calon heavyweight yang berada di sini. Kita dengarkan apa manifesto atau aspirasi Azizul Julirin di Ranau. Dalam manifesto kita, kita telah memberikan 5 tawaran teras dan 32 strategi. Yang mana teras yang pertama ialah pemerkasaan sektor pertanian dan juga penternakan di Parlimen Ranau ini. Dan kita mengambil maklum balas daripada lapangan, khususnya kelompok petani penternak ini, yang mana antara isu yang dikemukakan dan disuarakan kepada kami ialah isu kenaikan kos input pertanian seperti baja, racun dan juga makanan ternakan yang sangat menghimpit
Dan kenaikan itu berlaku di luar daripada kawalan kerana bekalan-bekalan ini kita peroleh daripada luar. Maka manifesto saya bagi strategi yang pertama pada teras pemerkasaan sektor pertanian dan peternakan ialah untuk kita mewujudkan sebuah kilang pemprosesan baja kompos organik yang mana berasaskan kepada sisa pertanian yang membolehkan para petani ini mendapatkan baja yang berkualiti dengan kos yang lebih berpatutan yang sekaligus akan meningkatkan pendapatan petani itu nanti. Dan juga manifesto kita yang kedua adalah mewujudkan sebuah kilang pemprosesan makanan ternakan berasaskan PKC atau palm kernel cake. Ini antara aspirasi yang dibawa oleh calon pejuang Azizul Juliring yang mana antaranya adalah segmen petani yang akan dibawa dan diangkat jika diberikan mandat pada 19 November ini. Dan menariknya juga kalau kita tak tanya bagaimana pelibatan golongan belia terhadap sektor ini di kawasan Kundasang ini, difahamkan berlaku peningkatan pelibatan golongan belia, dan ini juga salah satu strategi yang begitu baik digunakan oleh Azizul Juliring sebagai anak tempatan dan juga petani moden yang dikenali di kawasan Kundasang ini untuk memastikan pengundi-pengundi baru khususnya berusia 18 hingga 20 tahun ini terlibat dalam PRD15. Tapi kita juga mahu melihat kepada calon-calon lain bagaimana Datuk Jonathan Yasing ini mampu mengekalkan kerusinya dan bagaimana juga Datuk Ewan Ebing ini mahu melakukan percaturan di sini. Kita juga lihat kepada warisan, kita juga lihat kepada Pakatan Harapan Taufik Dahlan apakah yang cuba dibawa di sini, yang mana semua ini kita akan rangkumkan di Esok Wani selama saya berada di Ranau ini sebelum kita bergerak esok ke Kota Kinabalu untuk kita bersedia dengan undi awal pada 15 November ini. Dan semua percaturan di Ranau ini sebenarnya saya katakan akan kita rangkumkan di buletin-buletin seterusnya. Kita kembali pada Sazwani di studio. Okey, Hazimi, itu cerita berkenaan dengan aspirasi calon melihat di kerusi Ranau itu. Hazimi juga katakan Hazimi akan kembali ke Kota Kinabalu esok. Tapi apa agaknya perancangan untuk hari ini? Apa yang kita boleh jangkakan daripada Hazimi? Baik, Sazwani. Hari ini kita cuba untuk melengkapkan rangkuman 5 calon tersebut, tapi juga ada suara-suara rakyat yang akan diangkat khususnya melihat kepada fasiliti kemudahan asas di kawasan Ranau ini. Masih lagi ada kawasan-kawasan yang tidak mempunyai jaringan jalan raya yang bertar. Itu antara fokus kita juga untuk kita angkat sebelum kita balik ke Kota Kinabalu untuk kita lihat secara lebih menyeluruh persiapan kepada undi awal dan juga menjelang pada 19 November ini, Sazwani. Okey, baik. Terima kasih Hasimi Muhammad atas laporan itu. Pastinya Hasimi dan juga rakan-rakan tugas yang lain akan terus bawakan laporan berkenaan dengan Pilihan Raya Umum ke-15.